Batik, sebuah seni kraft tekstil tradisi Melayu yang masih unggul hingga ke hari ini. Corak dan kombinasi warnanya yang tidak lekang di peredaran fashion tanpa meninggalkan ciri tradisi tetap menjadi pilihan. Sejak abad ke-15 Masihi, manusia telah menemui kaedah pembuatan batik secara tradisional. Dahulu masyarakat Melayu menggunakan ubi kentang sebagai alat pengecap, tetapi kini batik dihasilkan dengan menggunakan alatan moden. Ia mulai diperkenalkan di negara ini, khususnya di negeri Kelantan sejak tahun 1910 lagi. Malah lebih awal lagi, sejenis batik dipanggil batik pelangi telah pun diperkenalkan sejak tahun 1770-an lagi. Motif batik Malaysia banyak dipengaruhi oleh alam sekitar. Motif-motif ini dihasilkan kerana kepekaan masyarakat tradisional terhadap persekitaran. Terdapat 4 jenis motif yang selalunya digunakan untuk corak batik, iaitu motif flora, fauna, geometri dan abstrak. Batik Malaysia dihasilkan dengan beberapa kaedah, proses dan motif tertentu. Siapa sangka batik yang dahulunya sinonim sebagai kain basahan, kini terkenal di seantero dunia. Industri batik berkembang secara meluas dan pengeluarannya telah pun berjaya menebusi pasaran antarabangsa. Sambutan gemilang meraihkan pelanggan. Terima kasih memilih kami. Jadi kepada anda semua, kami bawakan Singlet 5 tier Stackable Elegant Insulated Food Storage. Tempat kita nak simpan makanan kita. 3 warna menawan untuk pilihan anda. Warna hijau paling orang suka. Lebih segar, lebih bersih. Mengekalkan kepanasan makanan. Jimat ruang kalis air dan juga mudah untuk kita cuci. Tawaran hebat dapat lagi bersama dengan barangan percuma. Harga kita harga yang cukup mampu milik. Harga kami tawarkan kepada anda hanyalah RM55 daripada harga pasaran RM125. Boleh juga bayar menggunakan kemudahan bayaran pantas, GrabPay, Boost, Tashengo, e-wallet dan juga Mei. Jadi rebut peluang anda sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada anda semua, sekarang ini untuk produk kami tawarkan kepada anda untuk penyimpanan makanan pula. Selalu kalau tengok muka saya asyik masak je. Okey, ini selepas kita memasak, nak simpan kita punya makanan lebih kurang macam mana. Sebab sebelum ini kita menggunakan tudung saji dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni dah ada inovasi barulah. Jadi kita boleh simpan kita punya makanan, kita boleh simpan dekat dalam bekas yang macam ni. Kita bawakan kepada anda 3 warna. Yang ini memang menjadi fenomena. Yang paling banyak orang pilih warna hijau dekat sini. Dan harga yang orang pilih sebelum ni RM125. Tapi sekarang ini kami turunkan kepada anda, harga kepada anda hanyalah RM55 sahaja bersama dengan barangan percuma kita berikan kepada anda. Jadi mudahlah jimat ruang. Lepas tu kita simpan makanan kita pun tak perlu lagi masuk angin dan sebagainya. Jadi saya nak beritahu kepada anda sekarang ini, memang kena rebut sekarang sementara masih ada lagi stok. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan sekarang juga, sebab harga kita hanya RM55 sahaja, masa kita pun tak banyak. Okey, sekarang ni kita nak tunjuk. Ini masalah yang selalu terjadi. Orang dulu dia simpan makanan, dia tak basi sebab dia bukan gunakan plastik, dia menggunakan daun pandan, dia menggunakan daun nipah. Tetapi sekarang ni buat dengan plastik, masih lagi akan membuatkan basi kita punya masakan kita. Lepas itu tak cukup ruang. Jadi kita nak tutup betul-betul. Jangan ada lubang-lubang apa semua. Maksudnya kita masukkan kita punya makanan dekat dalam kita punya bekas kat sini. Jadi penyimpanan dia lagi bagus. Kejap saya tak habis lagi sebab saya nak tunjukkan kepada anda. Tengok, mangkuk pun kita boleh muatkan juga. Jadi dekat sini bukan masuk macam ni je, kita tutup dia dekat sini. Jadi memudahkan kerja kita. Angin lalat ke apa semua tak akan masuk. Jadi kepada anda semua, kami bawakan 3 warna dekat sini. Warna merah, warna putih dan juga warna hijau. Selalunya warna hijau lah yang akan menjadi permintaan ramai. Tengok dekat sini. Memang mudah saja untuk kita masak selepas ini. Masak pula. Kita simpan makanan yang kita dah masak selepas ini. Jadi kepada anda semua kena ingat, harga pasaran RM125. Sekarang kita turunkan RM55. RM125 ni pun ramai orang rebut. Jadi kepada anda semua, talian masih lagi sibuk, tak perlu risau. Pesan produk WOW melalui WhatsApp sekarang juga 013-300-5087, 013-300-5087 sekarang juga. Jadi rebut peluang anda hanya di WOW Shop.
Padang lain belalang, lain tempat, lain orang. Setiap orang ada cita rasa masing-masing. Ada yang suka batik jenis ni, ada yang juga suka batik jenis tu. Sebab tu hari ini kita bawakan ahli-ahlinya yang lagi boleh demonstrate, yang lagi boleh pecahkan, lagi boleh berkongsikan bersama dengan kita pagi ini. Dan sekarang bersama dengan Zack, kita ada Cik Yus Faizal Rahim, pengusaha batik. Apa khabar? Apa khabar baik. Alright. Dan Muaz. Ni Muaz. Kacak handsome tu tengok tu Nampak saya boleh bertukar. Sebab apa? Tadi bila saya tengok kondisi batik yang lawa ni, terus saya rasa macam ini adalah sesuai untuk saya. Bagi sesuai tak? Sesuai. Sesuai, kenalah. Maksudnya the batik chose you. Betul. Sebab tu saya rasa kadang-kadang batik ni boleh menaikkan aura seseorang. Ya, betul. Jadi mungkin Abang Yus boleh kongsikan sikit sejarah batik ni lah. Sebab kita tahu batik ni ada pelbagai jenis. Macam saya dengan Zack, sekali tengok batik, itu adalah batik tapi tak tahu batik tu dari mana. Okey. So, di sini saya ingin kongsikan sedikitlah. Kita boleh ke depan sikit? Saya share sedikit berkaitan dengan apa tu maksud batik. Sebenarnya batik ni lebih kepada maksud dia ialah kaedah ataupun metod, kaedah pembuatan lah, yang mana menggunakan lilin sebagai medium perantara membuat corak dan untuk menghalang warna, dan melalui proses-proses dia lah, antara proses melilin, proses pewarnaan, proses pengeringan. Banyak masyarakat kita di luar sana yang ingat batik ni adalah corak. Kadang-kadang tengok dekat dinding, dekat lansir, dia ingat batik. Padahal sebenarnya batik tu lebih kepada kaedah pembuatan yang melalui proses-proses dia. Jika sesuatu tekstil tu tidak melalui proses tu, kita tak boleh panggil batik lah. Mungkin ada ke batik yang telah di print saja? Maksudnya dia just tengok, lepas tu dia print. Itu dikira seni batik ke ataupun itu bukan. Itu bukan. Kita macam saya, kita 100% memang lukis tangan lah. Kita kekalkan tradisi batik kita lah, menggunakan batik lukis tangan. Bagus. Tadi macam kita tengok tadi kan dekat dalam studio ada macam yang teknik canting lah dan sebagainya kan. Macam batik tradisional menggunakan teknik batik lukis. Okey, batik lukis kita ada sekarang kita ada 4 jenis lah. Antaranya batik lukis iaitu batik canting, menggunakan canting macam ni. Ada mata. Boleh kita tunjukkan sikit kamera. Tunjuk. Ini antara dia lah. Ini batik canting. Kedua kita ada batik block ataupun stamping batik. Ketiga ada batik screen, dan keempat kita ada macam batik tak endai lah. Saya tanyalah apa kelebihan menggunakan teknik canting ni? Kelebihan dia kalau batik canting ni kita tidak orang kata boleh versatile. Tidak terhad. Maknanya kita apa yang pelukis batik tu nak luahkan, kita boleh buat apa saja. Kalau kita nak buat garis panjang. Kita buat demo sikit. Hari ni memang berbesar hatilah dapat tengok live tu depan muka. Okey Zack, ini batik yang akan dibuat demo. Jadi kita silakan Encik Yus dulu lah buat. Sebab kalau kami buat ni jadi lain ni batik ni antara batik canting lah. So kita ada kekalkan motif-motif, antara motif-motif tradisional macam ni cecek pitu 7 kita panggil. Cecek pitu 7, kalau macam ni kita panggil motif ni galaran. So ada walaupun design batik kita moden, tetapi kita still apply motif-motif tradisional. Saya suka. Mungkin kamera boleh fokuskan lagi sekali. Setiap motif dia berbeza. Okey, macam ni tunjukkan tadi. Yang ni motif apa tadi? Yang ni motif galaran. Ni galaran, ni motif geometrik lah. Kita gabung. Sambung sambil tu. Okey. Yang titik-titik ni pun memang kalau kita buat ni habis dah. Kalau kita lihat di sini, ni antara contoh yang trademark kita lah, ada titik-titik. Sebab maksud batik tu sendiri adalah tritik. Macam tu. Jadi kalau setiap corak yang ada dalam satu, let's say lah, baju atau satu kain ni, adakah lagi banyak corak lagi mahal kain batik tu? Betul juga. Dia sebenarnya harga batik ni bergantung kepada art tu sendiri. Daripada segi teknik lah, berapa banyak kali proses pembuatan dia. Kalau simple, murah sedikit lah. Kalau tindanan melalui teknik overlapping, dia akan banyak lah. Sambil-sambil tu, saya suka betul tengok. Lepas tu yang tengok dekat situ dia macam dia macam ni macam kuali kecil. Ni lilin lah. Lilin yang dicampur dengan resin lah, lemak getah kita panggil. Lemak getah. Okey, selain daripada canting, selain daripada canting ni teknik apa lagi yang biasa Cik Yus gunakan? Kita ada guna teknik ikat dan celup. Tapi kita sekarang more to batik canting lah, sebab kita nak kekalkan tradisi. Ikat dan celup tu macam tie-dye tu lah. Macam tie-dye lah. Batik blok, kita pun ada buat batik blok. Alright. Okey, jadi kalau kita lihat dari segi material kain ni, kain ni pun semua sama ke untuk dicanting? Adakah kain yang lebih lembut boleh digunakan juga? Kain ada pelbagai jenis kain. Antaranya kita buat yang sekarang ni adalah kain cotton lah. Seperti yang Cik pakai. Ini adalah kain cotton poplin. Kita ada cotton mercerized, kita ada cotton lawn.
kita ada Fuji, kita ada satin silk, kita ada chiffon. Ini pun berbeza. Banyaklah, kita ada linen. Harga lah kan? Bergantung pada harga juga. Kalau standard macam yang Muaz pakai ni, berapa harga ni lebih kurang? Ni lengan pendek dalam harga 200.5. Patutlah dalam tu, dalam TV pun nampak cantik. Itulah, memang tadi Muaz terus terang bukan sebab kita member tapi Muaz pakai tadi, Zat sendiri macam betul lah batik ni pilih Muaz lah. Betul lah. Saya pun bukan tak percaya pada diri sendiri. Bila saya tengok, ini saya. Baik, Cik Yus. Apa tu permintaan batik? Macam kita tahu, zaman-zaman saya, waktu zaman-zaman saya kecil dulu sekolah tu kan. Saya ingat mak ayah memang suka betul batik dan seramai lah. Memang batik memang famous. Tapi keadaan sekarang ni, fashion yang berubah-ubah. Apa pandangan Cik Yus? Sebelum ni saya banyak buat batik more tu kepada pakaian perempuan. Pakaian perempuan seperti baju kurung, baju kebaya kan. Tapi saya cuba try market pada tahun 2020, 2021, 2022. Saya try tukar kepada menswear. Dan saya rasa alhamdulillah mendapat sambutan sebab ada trend dia kan, ada trend ni berketepatan pula dengan pengumuman Perdana Menteri kita mengumumkan 3 Disember sebagai Hari Batik Malaysia. So selepas itu mendapat permintaan dan sambutan yang tinggi. Terutama sekali adalah untuk penjual awam lah yang mencari batik. Betul. Okey. Jadi kalau kita tengok ini adalah teknik cantingan. Dan belah sini dia dah masukkan color. Dia dah masuk color. Saya ingat nak bagi boleh tengok macam mana pula teknik untuk memasukkan color ni. Masuk color ni color motif lah antara dia. So kita boleh color masuk ni lah. So inilah tujuan, inilah maksud batik, iaitu lilin digunakan sebagai medium penghalang supaya warna tu tidak pergi di tempat lain. So dia berbeza lah dengan tengok cara dia ni macam agak renyah juga ni. Kalau untuk satu projek batik ni berapa lama ambil masa dia? Dia bergantung selalu sesuatu design tu atau projek, contoh ialah uniform lah kan. Kita depends on design. Kalau kita dah tahu kita nak buat uniform, kita tak perlulah buat design yang terlalu crowded ataupun yang intricate. So kita pilih jalan yang design yang sesuai lah dengan kuantiti tu. Kiranya kalau satu kain ni boleh dapat untuk satu baju? Satu baju pakai 2 meter untuk walau macam lengan pendek ni lah. Okey. Dan satu lagi saya tertarik juga Cik Yus. Apabila kita menggunakan getah, ini macam teknik tradisional juga maksudnya. Ya, betul. Berkurang lamanya memang pakai getah. Kenapa? Kenapa tak dia ada diinovasikan? Tak, sebab ni function dia untuk nak meregangkan kain saja. Untuk meregangkan kain sajalah. Lepas tu ni guna paper clip kan? Paper clip. Sebenarnya pin pun boleh. Ada setengah tu kalau di luar negara sana dia menggunakan pin paku payung tu. Dia bergantung kepada sesuatu tempat tu lah. Bergantung pada sesuatu tempat lah. Kalau macam di bengkel batik saya, kita punya production kita pakai satu tiang dan kita ikat tali naik atas. Dia macam buat kek lah. Kalau siap satu naik. So maksudnya, kita boleh buat dalam kuantiti yang orang banyak. Yang menguruskan setiap cantingan batik ni hanya seorang ataupun ada 2-3 orang? Ada 2-3 orang lah. Tapi kalau macam contoh untuk eksklusif punya batik, kita seorang lah, satu kain satu orang. So dia dan juga apa yang kita punya konsep kita ialah rare and limited. Means satu kain tu hanya satu je dalam dunia. Dan kita nak buat balik tu takkan boleh. Macam yang Muaz pakai satu dalam dunia. Satu dalam dunia. Brother. Wow. So itu yang special kita lah. Okey, Cik Yus, cakap pasal satu dalam dunia kan. Okey, dari segi pemakaiannya. Macam batik sekarang dengan batik yang dulu kan. Macam perubahan masanya, secara fashionnya dan sebagainya. Bagaimanakah Cik Yus melihat? Okey, memang ada perubahan lah dari segi inovasi, terutama sekali daripada segi fashion. Untuk pengetahuan Cik berdua, sebenarnya kalau kita ikut pada zaman dahulu, sebenarnya kita zaman dulu lah, kita lahir je dah dengan batik. Cuba teka. Oh, iyalah betul lah. Kita berlahir je dulu dah kain andoh, kita duduk dalam buayan batik, dengan batik betul, kan. Betul. Sampai kalau kita mati pun kita batik. Batik. Itu antara falsafah dia lah. Okey, jom kita tengok. Ini antara end product lah. Ini kalau guna kopi dengan Cik Yus ni, memang banyak falsafah terkeluar ni. Okay. Nampak? Ini adalah koleksi batik yang sangat-sangat menarik. Saya dan juga Zack bila tengok ni pun banyak kala sampai pening kita nak pilih. So kita mau tu buat color-color yang terang-terang, yang tapi nampak gayanya yang muat ni kot kaki. Cantik ah bos. Ni. Nice. Kita buat yang antara yang color-color yang menarik lah. Color-color yang ceria ni saya rasa anak-anak muda pun suka pakai. Maksudnya kita tak adalah rigid macam kalau batik je orang-orang lama yang pakai. Sekarang orang muda pun ramai dah memilih batik sebagai pilihan tau.
Jadi kita boleh mix and match. Bukan saja pakai seluar slack, malah kita boleh pakai seluar jeans. Seluar jeans, kasut putih. Betul. Itu semua trend sekarang lah. Macam ni. Cuba letak. Kan, seluar jeans dengan kasut putih. Sebab ada warna putih tu dia relate dengan kasut. So kena lah. So maknanya lepas ni kena beli lah. Mana Acin? Dia dapat free. Saya pakai dulu. Tapi saya tertarik juga dengan nama kaki batik ni. Kaki batik. Ada kaki batik. Kaki lah itulah. Saya dapat idea tu sebenarnya daripada ada satu company itulah dia menggunakan kaki tu di depan, contoh macam dalam majalah ada kaki motor, kaki kereta. So saya kaki batik lah. Asalkan bukan kaki perempuan lah. Kaki perempuan tu makan dia. Saya tanya berapa tahun dah sebenarnya dengan batik ke daripada kecil kat kain anduh tu? Tak, sebenarnya sebelum ni saya belajar di Institut Kraft Negara. Okey. Di dua institut lah, satu di Institut Kemahiran Belia Negara di IKBN dan di Institut Kraft. Belajar dalam bidang batik lah. So selepas tu saya bekerja sebagai designer tekstil di Kraft Tangan, Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia di Jalan Konleh. So selepas tu saya buat keputusan berhenti dan buat bisnes batik lah pada tahun 2015. Okey, jadi pengalaman tu yang mengajar dan juga menjadikan Cik Yusri unik dan juga berbeza lah. Dan kami juga mendapat perkabaran yang bahawa Tunku Raja Permaisuri Agong juga turut meminati batik dan Cik Yus berpeluang bersama dengan Tunku dalam menghasilkan batik koleksi peribadi Tunku dan mungkin boleh kongsikan sedikit. Okey, untuk makluman semua, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong pada tahun sebelum ada COVID-19 tak silap saya pernah mendapat anugerah ikon craft dunia dan tuanku memang baginda memang meminati seni craft batik dan tuanku sendiri ada alat-alat membatik yang saya sendiri tidak ada. Jadi saya alhamdulillah lah bersyukurlah kerana saya dapat berpeluang membuat batik bersama dengan tuanku. Betul, bila dah mendapat sokongan dan saya dapat rasakan bahawa Cik Yus sendiri mempunyai idea-idea luar biasa. Jadi batik ini bukan saja boleh di Malaysia, malah dah ada di luar negara. Ada kan. Jadi sebab kita tahu demand dia adalah besar. Okey, jadi mungkin salah satunya kalau kita tengok orang selalu membezakan batik Malaysia, batik Terengganu, batik Kelantan, batik Indonesia. Jadi bagaimana untuk cara yang mudah untuk kita mengenali jenis-jenis batik ni? Okey, kalau batik luar negara lah kan. Batik luar negara contoh macam African punya batik, Japanese punya batik. Sebab batik ni bukan hanya ada di Malaysia saja. So di Indonesia lah terutama sekali kan ada. So di setiap negara ni ada identiti dia. Contoh di Indonesia dia more to earth tone. So kita Malaysia more to colourful lah. Sebab kita kan banyak berbilang bangsa. So kita more to colourful lah. Macam tu lah. So daripada situ kita boleh dapat cam lah yang mana batik luar negara dengan batik kita. Tercengang sebenarnya saya tengok ni banyak lawa-lawa sebenarnya. Kalau macam batik macam ni kan, lepas dah buat macam tu satu hal, dah lama. Nak menjahit pula menjahit kita ada tailor kita lah. So memang semua takkan ada lah. Macam katanya kalau Malaysia ni satu benda Muaz. Pakai semua nak sama adik-beradik. Memang tak dapat lah. Tak dapat lah. Memang kena lain. Baik, terima kasih banyak Cik Yus kerana sudi berkongsi bersama dengan kami. Tapi sebelum itu boleh kongsikan kepada penonton kita IG, Instagram, IG okey. Bagi penonton di luar sana jika ingin membuat tambahan ataupun ada ingin membuat tambahan uniform ke tambahan secara pakaian peribadi sendiri, bolehlah layari Instagram saya Kaki Batik, iaitu KAKEEBATIK. Okey, jadi kepada anda semua jangan lupa follow dan izinkan saya memperagakan ni sampai habis ya. Boleh. Cik Yus takut nanti tiba-tiba dah tak ada baju. Cik Yus ada baju. Tapi sebab saya rasa bangga bila pakai batik Malaysia dan ini membuatkan kita rasa cantik, kita rasa seronok dan untuk anda semua kejap lagi kita akan bawakan pelbagai lagi teknik-teknik batik yang ada. Betul, tapi sebelum itu kita nak kongsikan bersama dengan penonton cara teknik batik terap Cik Yus. Jom. Saya Muhammad Azizi bin Abdul Rahman, generasi kedua untuk Pak Mu Batik. Pada mulanya, waktu kecil saya memang selalu ikut ayah saya buat batik. Kemudian minat tu secara tidak langsung timbul lah. Batik terap ni dia sebenarnya adalah asal-usul pada batik yang sebenar.
sebelum dimodernkan dengan batik canting. Batik bagi saya sebenarnya ramai je peminat. Cuma kita kena cari olahan supaya benda tu kena dengan jiwa diorang. Contohnya janganlah batik yang formal sangat ke, mungkin kita boleh modernkan sikit. Jadi bagi saya, ayah saya dah berjuang untuk menghidupkan batik terap ni. Jadi saya rasa itu tanggungjawab saya untuk menyambung tradisi ni lah. Okay, ini adalah proses pertama dalam pembuatan batik yang dipanggil menerap. Desain setiap motif ni kita akan lukis di kertas dahulu sebelum ditempah di tukang besi yang buat blok. Selepas selesai menerap, kita akan pasangkan ke pemidang. Kemudian akan melalui proses mewarna. Selepas selesai mewarna, kita akan tunggu kering. Kemudian kita akan matikan warna menggunakan sodium silikate selama lebih kurang minimum 3 jam. Kemudian kita akan basuh dan rebus. Rebusan tu fungsi dia untuk membuang lilin-lilin yang ada ni. Kemudian barulah siap batik tu. Saya serah pada anak saya. So, apa yang orang dah apa kali, dia apa ni, ejah. Dia yang apa tu, endahnya bagi yang older-older. Harapan saya batik terak ni jangan tinggal. Bermakna usahakanlah. Sebabnya benda yang batik terak ni benda yang tradisional, yang bagus. Bagi saya dah bagus benda tu. Sebabnya kalau kita tinggal, kalau orang tak ikut benda tu, mati begitu, habis. Impian saya untuk batik Pak Muk ni saya nak kembangkan lagi. Dengan cara tu sekurang-kurangnya dapat mengenal membuatkan orang-orang generasi baru ni mengenali batik terap. Mungkin saya akan cari cara macam mana nak bagi generasi muda ni minat dengan batik ni. Yes, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami hari ini dalam Borak Kopi Tiap. Kita bercerita mengenai batik. Dan saya begitu teruja sekali tadi kalau kita dah tengok bagaimana Cik Yus kongsikan dengan kita teknik canting. Dan rupa-rupanya generasi baru pun dah semakin meminati batik ni. Betul, dan mereka membuat dengan cita rasa mereka sendiri. Seperti yang anda semua dapat lihat sekarang ini bersama dengan kita ada Siti Sarah. Muda lagi orangnya, Muaz. Kita tengok dia buat macam tadi Cik Yus, dia buat dengan teknik dia sendiri. Dan Siti Sarah ni pula kita tengok dia banyak melukis, katun-katun, corak-corak yang betul lagi dekat dengan kanak-kanak dan sebagainya kan. Okey. Jadi mungkin boleh kongsikan ini adakah turun-temurun teknik pembelajaran ni? Maksudnya keluarga pun batik turun ke awak? Tak. Kita buat sendiri. Semua sendiri. Macam mana boleh minat? Macam mana minat? Sebab dulu minat lukis. Contoh-contoh dekat dinding kan. Lepas tu, lepas SPM tu, sebab minat fashion. So, tengok IKN. So, pergilah. Mungkin sebab ada fashion kan. Rupanya kita dapat belajar batik. So, macam buat, fall in love sangat. Oh, fall in love. Baguslah Sarah. Dia fun lah. Dia orang sendiri macam dalam cerita kan. Dalam cerita pun dalam cerita kartun kau nak cakap. Cerita kartun lah. Okey. Jadi Sarah kalau kita tengok baju yang yang awak pakai ni pun teknik ataupun warna dia betul-betul menceriakan kita lah. Betul. Ni pun buat sendiri ke? Ni buat sendiri. Yang ini jumpsuit. Jumpsuit tapi kita campur dengan apa tu nama dia? Palazzo. Okey. Oh ya, palazzo yang bawah ni. So kita boleh buat untuk casual ataupun pergi pantai. So fun macam tu. Oh, so Sarah memang suka pergi pantai lah. Bolehlah ajak Abang Muaz. Abang Muaz suka pergi pantai. Ya. Jadi kalau kita tengok selain daripada batik ni begitu sinonim lah dengan baju kan. Dan kalau kita tengok ni ini adakah ini awak buat sendiri untuk buat tempat lampu lah. Dan ini adalah frame. Frame ni. Boleh buat kat dinding untuk anak-anak. Meluangkan masa betul kan? So yang ni frame lah. So dia macam ni. Yang ini yang belum diwarna tau. Kalau warna cantik ni. So nak suruh abang-abang ni warna. Jangan risau kerana abang suka dengan warna. Okey.
Best lah Sarah. Okey, kita tengok kan batik pun dah berkembang kan. Pergi. Apakah komen Sarah berkenaan dengan batik yang makin berkembang ni? Mestilah happy. Sebab kita boleh macam batik kita, orang boleh kenal Malaysia kan. So bukan setakat kita boleh buat macam-macam fashion, okey? Baju tidur, macam-macam. Betul. Kan? Sarah lah ni. Ni dia. Di kat rumah Sarah? Yang ni kat bengkel. Bengkel. Yang ini saya tengah buat kain pasang untuk ni apa? Octopus. Octopus tu pun sotong? Sotong octopus untuk kain pasang. So yang ini kita gabungkan dengan Jadilah baju cantik. kelawar? Tak. Tak. Baju pasang. Baju pasang. Baju pasang 4,5 meter. Baju kelawar je memanjang. Okey, jom. sekarang Abang Z tak sabar nak tengok Abang Muaz berwarna. Kenapa Abang Muaz pula? Apa kata? Z juga. Okey, jom. Kita nak tengok teknik ni. Tapi sebelum tu, Muaz tertarik dengan ni. Apa ni, Zah? Ini pun sama juga. Saya tertarik Ni dengan dama. Itu tunjuk, kita tunjuk dekat Dama. dekat penonton. Dama. Dama. Okey, Ni dama dama. adalah fungsi dia. Okey, ni dama untuk dia campur dengan lilin. Dama ni dia untuk menghaluskan lagi cantingan kita. Tapi kalau tak ada dama, ada lilin je, nanti kita cantik, dia besar tau. Macam tu. Okey. Tapi still boleh lah nak guna. Ini yang kat dalam ni lah kan? Betul. Tapi boleh dah dicairkan. Betul. Okey. Nak cairkan kena letak air juga Tak payah meletup nanti. Jangan letak air Muaz. Jangan. Okey, jom. Z tersilap lah. Okey, jom kita warnakan ini. Jom kita warnakan bersama. Mari. Okey. Jom, Muaz kena buat lah. Buat dulu. Okey. So yang ini warna biru, merah. Ni kuning, hitam. Okey. Dan teknik mewarna ni yang saya paling takut sebab Betul. Z memang tak ada bakat bila Muaz letak, Muaz takut dia kembang. Dia kembang nanti dia. Tak apa. Sebab itulah fungsi dia lilin dengan dama untuk menghalang warna daripada melebar. Pandai. Okey, Muaz pandai. Okey, jom kita Muaz letak kat mana dulu baju. Baju. Kamera boleh nampak Okey, cantik. Okey abang, saya nak tanya abang. Okey. Abang janji jawab Okey, abang janji insya-Allah Okey, kalau macam mana nak dapatkan warna hijau? Okey, kalau nak dapat warna hijau kena campurkan warna kuning dengan warna biru. Pandai. Bakal tak apa. Maksudnya memang betul lah dia tak merebak ke tepi lah. Sebab dia cantik tu. Function dia. Kalau macam tu memang kita ada talent lah Muaz untuk berwarna. Boleh, semua orang ada. Semua orang ada bakat. Ya. InsyaAllah. Cantiknya. Saya tak dulu kecil-kecil selalu warna mesti keluar garis. Betul. Alamak tu keluar sikit. Okey. Boleh tu Muaz. Best lah Muaz. Dia kalau kita kalah tadi pun dia takkan ni Tak. Okey je. Sebab itulah saya buat batik ni untuk menarik minat bukan setakat orang dewasa tapi kanak-kanak juga. Betul. Okey? Kita mencintai kita punya. Kita just letak macam tu je lah. Pandai. Macam tu lah. Tapi ni kat luar tapi okey je. Dia letak lah Muaz macam tu magicnya. Kita kalau supaya magic lah. Barulah nampak Zack buat cantik. Betul. Okey. So warna kuning. Kau nak warna kuning lah? Warna ni warna kuning, oren. Tak, warna kuning. Warna kuning. Kalau nak dapat oren, kuning campur dengan merah. Hitam rambut. Pandai. Jadi awak dah ada ke mengajar untuk orang-orang yang meminati batik ni? Ada, memang saya buat kelas untuk individu ataupun kumpulan. Dan juga saya ada buat untuk sekolah-sekolah. Okey. No wonder lah cara awak explain tu. Memang memahami. Betul lah. Memang saya pun rasa, yelah dengan cara Sarah macam ni memang membuatkan orang rasa senang hati. Dia sama macam, cara nak mendekat dengan kanak-kanak juga kan. Okey, kita sebenarnya main letak je ni warna-warna ni kan. Betul. Kalau merah ni biasanya mulut dia. Dia punya lips. Okey. Allah, macam kena. Tak apa, tai lalat. Ni kok pink. Pink, okey. Alright, dari bagaimana dari segi demand? Orang yang selalu datang untuk datang ke produk awak ni, diorang suka beli apa dekat awak ni? Baju ke? Ataupun tempat lampu ni ke? Jumpsuit lah selalunya. Sebab dia cakap macam lain daripada lain kan. Jumpsuit, lepas tu. Kalau macam model ni pakai baju apa ni? Okey, yang ini kimono dengan kimono, lepas tu dengan ni palazzo. Palazzo. Nampak. Yang anda semua sedang tonton dekat televisyen sekarang ni, ini adalah hasil daripada Sarah sendiri. Cantik Sarah sendiri yang buat. Bukan setakat untuk
kita pergi jalan-jalan. Tapi untuk kita pergi office ke... Open house boleh ni? Boleh je. Boleh ni. Ni office ni kalau macam ni, biasa pakai macam ni, lawa-lawa macam ni memang orang-orang finance. Apa ya? Memang lawa-lawa macam ni. Okey. Jadi bagaimana pula dari segi perubahan moden contemporary ni? Mungkin kalau kita tengok dari segi demandnya, adakah awak sentiasa berevolusi? Maksudnya dari segi kartun ataupun apa yang anak-anak muda buat ni awak buat? Yes, lagi lebih-lebih daripada fashion lah. Okey. Daripada segi fashion, lepas tu daripada design dan warna. Tu kena tahu tu kan. Sebab warna pun ada warna-warna moden lah. Ya, betul. Contoh warna-warna moden adalah macam warna ni lah. Warna-warna yang moden. Oh, yang sini ni. Ini macam 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing berlari? Macam cili-cili padi kan. Macam ni lah. Sarah, macam ikut pengalaman Sarah sendiri kan. Kebiasaannya yang order macam dengan Sarah ni, biasa mereka yang golongan dia macam mana? Dewasa ada, kanak-kanak pun ada. Tapi kan yang saya paling terkejut, saya ingat saya ingat untuk orang muda je tahu. Tapi saya tak sangka orang macam umur dalam 50-an, diorang lagi minat jumpsuit macam desain-desain macam ni. Diorang cakap dah nampak muda, so macam happy-nya. So macam diorang appreciate lah kan. Betul. Diorang pun berani untuk mencuba sesuatu yang baru. Okey, di tangan saya ni adalah tempat ikat rambut kan? Ya, betul. Okey, ini pun daripada hasil awak sendiri? Tie-dye, ya. Tie-dye? Ya. Oh, Mak. Maksudnya yang paling senang yang Z pernah buat dulu lah, zaman belajar dulu tie-dye. Ikat dengan getah kan, tu celup kan, betul? Betul, ikat celup. Tapi macam adakah memang sebenarnya itu caranya? Sebab kalau takkanlah Z pernah buat kan? Ikat celup ni ada macam-macam cara kita boleh buat. Selagi diikat ataupun dia tak semestinya ikat. Kita guna air, sekonyokkan macam tu pun boleh. Okey, macam tengok tak skirt ni? Skirt ni kita tak ikat tau. Kita just guna sedikit and then kita konyokkan je. Skirt ni. Kita just keronyokkan macam tu je, letak warna. Masuk dah jadi. Jadi. Okey, satulah. Batik ni kalau kita nak basuh dia, macam mana sebenarnya Sarah? Untuk yang paling sesuai, sebab saya takut ada yang terus warna ke. Batik basuh washing machine ataupun basuh tangan je. Boleh je, tak ada masalah sebab kami dah matikan warna. So dah matikan warna. Lepas tu dia okey je. Macam nak matikan warna? Kita matikan warna guna silikit ataupun soda ais. So maksudnya lepas warna ni, lepas tu ada proses dia lain juga. Betul. Sebab kalau warna macam ni je, lepas tu kita basuh, nanti warna akan keluar lah. Betul. Sebab dia tak matikan lagi kan warna dia. Betul. So sekarang ni tak ada masalah lah kalau batik tu nak dicampurkan dengan baju lain. Sebab kebarangkalian tu tak adalah turun Jadi anda tengok, ini adalah hasil saya dan juga Zack. Dengan bakat yang kami baru belajar 1 minit 2 minit tadi. Saya buat dekat mulut tu tiba-tiba jadi jambang pula. Apa dah jadi? Ada jambang pula. Kan terbanyak sangat guna. Tapi okeylah. Dalam TV nampak cantik lah, Zack. Itulah. Terus terang lah sebenarnya. Ini nama dia art berat tau. Dia bukan tak cantik, dia art berat. Art berat. Sebab dia value orang yang buat tu. Okey. Zack dengan Muaz. Jadi Sarah, mungkin di kesempatan ini kalau ada yang nak belajar dengan Sarah, nak tengok produk-produk daripada Sarah, di mana boleh pergi? Di Masra Batik House. Okey? IG saya ataupun kalau tak nak boleh pergi terus dekat Parit 13 Sungai Nebong, Skinchan, Selangor. Saya lupa nak cakap. Skinchan. Saya Skinchan. Okey. Padi. Saya lupa nak cakap. Minggu depan saya ada buka booth dekat Lalaport. So datanglah tau. Okey. Janji. Janji tau. Okey. Hebat orang Skinchan. Saya tengok Sarah ni, saya teringat sahabat kita dulu, Muaz. Kokok kan. Kokok dulu mula-mula dia macam ni lah. Lepas sekarang dia macam dah hilang sikit lah. Dia macam ni lah dulu mula-mula. Okey Sarah, terima kasih Sarah. Dengan perkongsian tadi kita harapkan awak terus memberi inspirasi kepada anak-anak muda. Betul. Sebab batik ni bukan terhad kepada serta-serta umur, malah dia boleh pergi ke semua peringkat umur. Kita doakan supaya Sarah dapat menyambung legasi ni. Legasi seperti yang Cik Yus tadi dah buat. Sarah sambung. Baik, terima kasih banyak jadi kepada anda. Sekali lagi jangan lupa minggu depan Sarah kita ni buka booth. Pergi. Janji. Alright. Janji tahu. Okey, kejap lagi Zack. Tadi Sarah ada sebut mengenai tie-dye. Kejap lagi kita nak belajar teknik ni. Ya. Tapi sebelum kita belajar, kita nak habiskan ni dulu. Kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Ni memang... Halus kulit tu. Kau pakai lotion apa tu? Ni, tampil menawan bersama lotion Nivea Super Tan. Mengandungi 100 kali vitamin A untuk memulihara kulit secara mendalam dan antioksidan memperbaharui kulit agar kulit muda berseri dan haruman memikat. Patutlah
kulit kau nampak muda, cantik, berseri. Saksikan Bisik-Bisik Gelora setiap Isnin hingga Ahad jam 7 malam di Akasia TV3. Kini anda mampu melihat jenama anda di TV3. Rebut peluang penyelesaian pemasaran yang efektif dan berpatutan di Omnia Advantage. Expo dan seminar pemasaran percuma dan wajib hadir 2022. Pakar media kami akan bersama anda untuk membina penyelesaian pemasaran TV yang hebat. Hanya dalam 45 minit, Omnia Advantage menawarkan pakej pengiklanan dengan potongan sehingga 80% untuk seminggu saja. Jadi cepat daftar sekarang di omniaadvantage.com. Music 37 Ahad ini kita ada O2. Semuanya dalam Music 37 setiap Ahad jam 11.30 pagi hanya di TV3. Binatang apakah ini? Hijau dan kepalanya berbulu. Robot kot. Atau makhluk asing. Ai, kena lenyek pun masih hidup. Filem komedi Stephen Chow, CJ7, Ahad 29 Mei 2 petang di Magnificent A TV3. Membina impian, melakar masa depan. Once I dah start dengan buat baju wedding, then only I discover that I punya minat lebih kepada baju bridal, baju custom made. Bila saya buat perancangan, saya akan buat perancangan yang betul-betul teliti. Jadi kita sendiri kena urus masa kita dengan bijak. Sebabkan semangat itulah saya berjaya sampai hari ini. Nasi telur kita dah siap. Selain daripada dalca, nasi telur boleh dimakan bersama dengan ayam masak merah dan juga dalca timun. Nona, inspirasi wanita untuk semua. Awak tahu kan yang Wan tengah sakit sekarang ni? Nanti dia makan ubat, sihatlah. Wan sakit apa sia? Telah hilang kepercayaan untuk menjadi guru besar di sini lagi. Tak kesian ke Kak Ibu dengan Mak Tijah? Diorang rampas ayah. Ada diorang kesian kat kita. Abang you tu kenapa berangai macam tu? Kalau datang sini, tolong jangan rendah-rendahkan family I. Dah mindset tu rendah, abang nak cakap apa lagi? Lisa sebenarnya mengandung. Maafkan Lisa, Ibu! Wan Senja, setiap Ahad 10.30 malam, hanya di TV3. Yes. Alright, Zack. Seterusnya, kita bersama dengan individu-individu yang akan berkongsikan dengan kita. Betul. Orang-orang hebat. Ya. Bagaimana teknik tadi, tie-dye yang telah pun Zack kongsikan. Benar. Dan bersama dengan kita sekarang, kita ada Cik Saifuddin. Ini dia punya sifunya, yes. Gurunya. Dan sebelahnya, anak muridnya dan sekarang dah naik pangkat sikit jadi pembantu. Cik Zainal. So, mereka akan berkongsikan ilmu ni berkenaan dengan tie-dye. Jadi, kita bertanya dengan Cik Saifuddin. Yes, alright, Cik Saifuddin. Yes. Sebenarnya, ikat macam saya dulu, waktu zaman saya belajar, kadang-kadang kita nak cari duit lebih tau. Beli baju kosong, ikat getah, kita buat celup-celup, jual lah. Tapi itu yang paling basic. Sebenarnya tie-dye ni apa dia, Cik Saifuddin? Okey, sebenarnya untuk pengetahuan, tie-dye ni dia ikat celup. So ikat celup biasa. Okey, tapi untuk yang kita bawa sekarang, yang kita trend sekarang, okey, tie-dye shibori. Shibori. Okey, shibori adalah satu teknik dalam batik, tapi dia adalah satu teknik susuk atur. Maksudnya dia punya design tu susuk atur je. Dan dia berasal daripada Jepun. Sebab kalau kita tengok, ini adalah kebanyakannya memang tudung. Tudung and telah pun di-tie-dye kan lah. Telah dicelupkan. Okey. Bagaimana pemilihan colour ni pada mula-mulanya? Macam Zack dah ada pengalaman, macam saya tak ada pengalaman. Nak buat tie-dye ni macam mana? Basic je, Mas. Nak pilih colour. Okey. Untuk colour, kita banyak jenis colour dalam batik ni. Okey, tapi macam misalnya konsep, okey, untuk konsep shibori, kita menggunakan colour-colour earth colour. Maksudnya colour bumi. Jadi kita pakai yang jenis Neptol. Dekat sebelah tu. Okey, jom boleh kita tu ya. Tak sabar Zack. Jom kita tengok. Ini adalah untuk pembelajaran macam mana kita nak buat tie-dye. Silakan. Okey. Siapa nak tu? Okey, guru dia. Ingat ke anak muridnya? Okey, jom. Okey. So hari ini saya akan tunjukkan demo untuk buat t-shirt lah. Okey. So first kali kita bentangkan t-shirt ni. Alright. Okey, untuk kali ini saya akan tunjukkan sebab shibori dia banyak teknik.
dia akan ada pecahan, iaitu kita ada arashi, kita jimi, kita ada noi, tapi ada banyak. So yang ni saya akan konsepkan kepada arashi ni style lah. Okey. Dan dia lebih pada freestyle. Alright. So first kali kita akan so itu ni. Okay, kita tengok, kita try kira yang paling cepat berapa kita boleh buat paling cepat Okey. Alright. So kita akan lipat dulu. Okey. Untuk shibori ni dia punya sesuatu adalah lipat dan ikat. Dia tak boleh, dia macam tie dye ikat, betul. Dia lipat dan ikat. Sebab kita nak sesuatu pola dia yang sama lah. So kita style dia ni. Ini terpulang pada individu. Kalau kita lipat macam ni boleh. Kalau kita lipat style kita ni boleh, ikut kita punya style. Okey. So kita ikat macam tu. Sebabkan dia bila muas, kalau kita tengok kan, ini pun nak lipat dia pun boleh tahan juga ni, kita tengok. Betul. Nampak macam senang. Tapi kata bukan macam ni. Okey, lepas tu lepas lipat kita terus ikat lah. Okey, kita pakai tali lah. Macam tali pun kita pakai tali cotton lah. So kalau macam tali rapia tidak digalakkan lah. Sebab kita nak dia punya design. Okey, kita tanya anak murid je lah kan. Sambil mentor lah. Kita tengah buat ni, kita nak tanya. Pandangan secara peribadi lah, apakah keistimewaan teknik shibori ni dan nak dibandingkan dengan yang lain? Dia sebenarnya bila melibatkan seni ni, dia lebih kepada macam kepuasan tau. Bila saya pertama belajar dengan Cik Din ni sebenarnya, saya basic tak ada apa pun, tak tahu langsung. So awalnya bila saya ikut kelas, banyak benda saya belajar. Dari situ timbul minat dan sekarang dah boleh jadi pembantu lah. Maksudnya kalau Cik Din ada kelas, saya jadi pembantu lah untuk menolong apa benda. So sekarang memang Cik Zainal fokus 100% dengan ni lah? Bukan. Itu yang bestnya bila melibatkan seni ni, dia tak ada batas. Maksudnya saya bekerja tapi masih boleh juga berseni dari segi maksudnya ikut kelas dan tolong mengajar. Saya memang bekerja. So macam kelas Cik Din weekend ke, saya boleh join kelas dia. Jadi baju yang awak pakai ni adalah tie-dye? Ini contoh baju yang ni teknik shibori ni lah. Shibori lah. Okey. Best lah, maksudnya dia orang boleh beli baju kosong. So yang ni ada dah ikat. Okey. So lepas tu kita ikatkan. So kalau macam ni lah kan, bilakah kali terakhir shopping baju Cik Din? Kalau macam ni nak pakai je buat sendiri je. Beli baju putih, baju kosong kan. Beli baju kosong. Boom, terus buat corak. Okey. Boleh kita celup? Saya tak sabar nak tengok celup. Teknik ikat ni pun kalau tersalah ikat ni nampak lain. Okey, jom kita terus celup je lah. Kita celup Dia ada contoh lain juga tu. Saya dah siapkan ni. Yang dah siap lah. So nak celup yang ni ke yang ni? Shawl pun dia. Shawl. Okey. Yang ni yang shawl lah. Yang ni shawl kita dah buat ada teknik dia dah. Kita dah tinggal nak celup je lah. Ini yang tadi yang tu buat lipat. Untuk kita ikat kan. Betul. Okey. Yang ni arashi, yang ni kita buat freestyle. Alright. Yang ni nama dia itajimi. Yang tu yang saya cakap tu. Tapi ni pun makan masa sikit. Yang ni kita dah siap awal untuk kita sesi celup. Makan chopstick. Jom. Bismillah. Okey, jom kita nak tengok hasil dia lah kan. Dalam masa yang singkat ni. Tengok. Alright. Let's go. Silakan. So yang ni, okey. Untuk dapatkan macam tadi, pemilihan warna. Betul? Okey. Warna dia satu je. Cuma untuk mendapatkan warna ni, dia ada elemen-elemen macam mana pergerakan kita mewarna. Okey. So saya akan tunjukkan first sekali. Saya memang suka betul tengok ni, tapi itulah kita tak ada masa yang panjang kalau depan TV ni. Okey. Itu air biasa lah. Dia boleh celup terus. Dia boleh, ini air color lah. Okey, kita tak nampak dia punya color lagi. Alright. Macam nak buat lemang. Dia pusing. Tapi sebab kita nak rata kan. Kita nak warna tu. Nak serap dia. Bukan celup je Dia boleh celup. Itu saya kata untuk dapatkan warna tu, dia ada teknik celup terus atau gerakan kita tu. Dia menghasilkan pelbagai warna. Betul. Itulah. Dia punya style tu. Itu dia art dia. Betul. Art tangan individu yang buat tu. Warna dia dah keluar. Okey. Alright. So kalau saya masuk sini lagi. Jadi warna lain pula. Warna lain. Jadi macam color dia. Kalau saya tambah sikit. So kita punya orang kata kita tekan warna tu atau kita macam pusing-pusing tadi tu, itu dia ada elemen warna yang kita akan keluarkan. Okey. Alright. Ni tak sabar nak tengok apa jadi ni. So agak-agak dah puas hati. Alright, macam ni. Okey. Jadi saya tambah sikit Okey. Ni dah jadi ni. Kita tinggal buka je lah.
Okey. Kira dia memang menggunakan part PVC kan? PVC. Kan untuk memudahkan kita lah. Kena saiz sama. Tak semestinya tak besar pun kecil. Yang last sekali ni apa je dia? Okey, yang ni air biasa. Kira neutral kan balik. Okey, neutral balik. Okey, jom. Tak sabar penonton nak tengok ni. Apa hasilnya? Adakah sebegini? Yang ni shawl. Yang ni baju. Baju macam ni. Pattern dia. Tapi kalau macam baju macam ni, kita terus masuk dia pun boleh kan? Kita boleh masuk. Tapi macam kata ni dia akan makan masa lama sikit lah. Kalau macam shawl tu, dia cepat kering. Okey, jom. Dia kering lepas tu dah boleh pakai? Dah boleh pakai. Warna tak turun? Bilas. Untuk cerita pasal warna, dia untuk laptop ni dia akan fix warna terus. Okey. Okey. So saya buka terus. Okey. Betul. Kita tinggal lebih kurang 2 minit je ni, Cik Din. Kita tak sabar nak tengok ni. Alright. Bantu dia. Bantu. Tak semulur tau. Kalau kita banyak campur-campur colour, dia macam kat sekolah dulu. Campur-campur colour jadi macam ni kan. Ini adalah hasilnya. Okey. Dia salah satu macam shibori ni pun dia ada terapi. Ada macam terapi. Okey, daripada kita buat seni tu, so kita ada terapi, kita boleh exercise, relax kan. So yang paling menarik untuk shibori ni, teknik tie-dye shibori ni, dia satu design satu. Betul. Kita takkan dapat warna yang sama tau. Sebab kita takkan dapat corak yang sama, bentuk yang sama. Kali yang sama. So kita macam pelukis yang lukis atas kertas tapi kita lukis dekat fabrik. Okey. Boleh tahan juga dengan ikat-ikat tu. Ingat ke paling susah mengikat tali kasut. Rupanya ada lagi yang susah. Dia betul-betul ketat. Alright. Okey. So dia ada kertas sikit. Okey. Macam tak percaya dia boleh menghasilkan colour macam ni, Zack. Daripada warna yang putih tadi, kain yang putih. Terus jadi. Alright, jadi macam-macam seperti anda semua dapat lihat bukan sekadar shawl saja. Buka kita tunjuk dekat kamera. Itu dia hasilnya. Lawa betul. Ini adalah teknik arashi. Teknik arashi. Okey. Oh yo, Mas itu tu ada di depan. Cantik tu tengok. Wah. Okey. Tekan sikit. Alright, so sekarang ni saya buka dengan harga RM3,500. Alright, jadi kalau anda tak ada gurau. Jadi kalau kita tengok di shop antara produk-produk lain yang ada, sarung bantal pun boleh. Sarung bantal boleh buat. Dia interior punya produk boleh, aksesori, fashion pun boleh, kain pasang macam tu pun boleh. Betul sekarang ni face mask kan? Face mask pun ada. Face mask kan? Kalau face mask tu ikat macam mana lah tu kan? Jadi kalau kita tengok tadi Zack, dengan hasil tadi, Cik Din, mungkinkah orang-orang biasa juga boleh menghasilkan colour yang sebegitu, teknik yang macam tu? Okey, untuk orang biasa, sebenarnya benda ni dia sebenarnya dia lebih pada basic seni. Okey, jadi macam saya ada buat kelas-kelas, okey. Orang yang biasa ni dia boleh ambil design ni sebab apa? Shibori ni dia memerlukan idea. Okey. So untuk siapa yang first time tu jadi janji dia minat, lepas tu dia berani mencuba. Itu saja. Dan harga tie-dye ni macam mana pula dari segi harga? Macam mana nak tahu dia paling mahal dan yang paling biasa? Okey. Untuk tie-dye ni macam saya sebutkan tadi, satu design satu. Okey. Jadi kita lebih kepada contoh fabric. Okey, shawl. Tapi untuk tie-dye untuk shibori ni kita lebih jual dengan design dia, art dia. So range harga contoh macam dia lebih kurang dengan batik yang biasalah. Okey, daripada 1.5 ikut pada fabric atau produk yang. Baik, terima kasih banyak Cik Din dan juga Cik Zainal. Jadi mungkin ramai saya yakin penonton-penonton kita yang nak tahu kat mana boleh dapatkan, mungkin boleh kongsikan di Instagram, Facebook ke? Okey, untuk shibori atau kelas shibori yang saya anjurkan, okey, kita boleh ke IG saya ZDin_Zain atau saya punya Facebook Zaifuddin Samsudin. Alright. Jadi jangan lupa untuk pergi dan juga belajar kalau anda nak tanya macam-macam teknik yang ada. Dan jom Zack, kita nak masuk satu lagi kelas. Betul. Yang dah boleh disediakan. Batik kanak-kanak. Jom sama-sama kita saksikan. Wah, cuaca hari ini sangat baik ya dengan panas-panas terik begini. Wah, jodoh saya. Bukan. So sekarang ni saya berada di Pasar Seni ataupun Central Market. Sambil-sambil cuci mata nak tengok awak. Hai
Assalamualaikum semua penonton Borak Kopitiam. Had ni saya berada di Pasar Seni atau Central Market yang dahulunya dikenali sebagai Pasar Besar Kuala Lumpur yang menjual barang-barang basah. Kini Pasar Seni telah dinaktaraf sebagai pusat budaya untuk pameran dan pembangunan kebudayaan. Dekat sinilah juga dapat beli cenderamata, kitchen yang lawa-lawa tu. Jadi tujuan saya ke sini bukan nak cuci mata tengok kitchen. Kita nak pergi belajar canting dan warna batik. Tunggu apa lagi? Jomlah kita. Sejak 2013 sampai sekarang, alhamdulillah. Dia start daripada mencanting dekat atas kain, tak kisahlah kain cotton ke, sutera ke. Yang mencanting tu untuk buat dia punya outline, bagi warna tu tak keluar lah. Lepas tu baru mewarna. Kalau canting dia gunakan lilin tu lah. Terpulang kepada desain. Kalau desain tu lagi detail, lagi banyak, lama sikit lah. Kalau macam yang simple-simple je, sekejap je. Dekat sini kita sediakan pelbagai jenis desain lah untuk diorang pilih, dan diorang akan rasalah macam mana nak warna, nak buat batik tu sendiri. Kalau macam orang luar negara tu, sebab diorang nak tahu kita punya traditional batik buat macam mana, macam tu dia tu yang kadang-kadang diorang nak buat souvenir untuk bawa balik sana, kita punya art Malaysia art lah. Bukan senang ya nak mencanting dan mewarnakan batik ni. Kalau daripada awal tadi saya tengok dia orang buat ni sangat smooth. Cantik je. Mungkin ikut tangan juga kot. Memang tangan berseni. Kalau macam saya ni kena practice make perfect gitu. Ya tengoklah apa jadi lepas ni dengan batik kita. Memang minat batik. So dah lama nak pergi kat sini tapi tak berkesempatan. Baru ni dapat free time untuk pergi kelas batik. Kalau ikutkan ni first time datang ke Pasar Seni, so tak tahu ada apa dalam ni. Tapi ada tengok dekat online lah, kata ada kedai macam ni kan. Memang tujuan untuk nak try dekat buat lukisan batik ni lah. So terus datang ke sini terus. Cabaran mula-mula kena tahu combination warna yang sesuai. Test dekat ni lah dulu, dekat tisu ke. So dia jangan terhadkan imaginasi lah. Yang pentingnya ikut apa yang rasa cantik, okey. Cabaran dia first, kalau ikutkan memang kena ada skill lah. Tapi kalau yang untuk yang beginner, yang first time, boleh cuba sebab dia senang, tak susah. Sebab dia ada dia punya line. Cuma kena tahu macam mana combination warna yang elok lah untuk nak buat. Batik especially adalah art yang kita boleh ikut imaginasi kita. Kita nak buat apa, so lagi memartabatkan kita punya Malaysia art lah. Kita boleh tengok lepas hasil dia kan, kita akan rasa puas hati. Macam kita tengok, tak sangka boleh buat macam ni, secantik ni. Jadi sambil-sambil jalan dekat Pasar Seni ni kan, why not kita cuba sesuatu yang baru. Contohnya pergi ke kelas batik. Kokok dan anda bila lagi? Wow, terima kasih. Terima kasih. Ini dia buat khas untuk kita dekat Borak Kopitiam. Memang cantik, memang cantik. Terima kasih banyak-banyak. Kokok ingat juga kawan-kawan di dekat studio ya. Alright. Baik, jadi hari ni tadi Zack dengan Muaz dekat luar dah berkongsikan macam-macam lagi Dan sekarang untuk segmen kali ini kita bersama dengan seorang tetamu istimewa daripada Malaysian Timber Industry Board, bersama dengan kita Pegawai Ehwal Ekonomi Kanan MTIB Cik Muhammad Zama. Selamat datang ke Borak Kopitiam. Alright, terima kasih Zack. Baik, jadi kita nak tanya kepada Cik Zama lah, sebenarnya apakah itu karas dan gaharu? Okey. Untuk makluman semua dan juga Zack lah. So karas ni sebenarnya pokok dia lah. Okey. So kalau kita nak tahu pokok karas adalah pokoknya lah. So gaharu ni pula adalah produk yang terhasil daripada pokok karas. So kalau kata siapa yang suka pakai minyak wangi, tak mungkin tak ada orang yang suka pakai minyak wangi kan. Kebanyakan produk minyak wangi ada di pasaran memang ada menggunakan gaharu sebagai bahan asasnya. Contohnya lah. Jadi pokok karas, kayu gaharu. Tapi kadang-kadang ada orang kata pokok gaharu, tak ada masalah pun. Boleh je lah. Tapi kita differentiatekan lah. Okey, baik, faham. Dan apakah pula fungsi MTIB dalam pembangunan industri gaharu dekat Malaysia? Okey, untuk makluman semua, MTIB telah ditubuhkan sejak 1973. So 49 tahun lah. 1 Jun 1973, 1 Jun yang akan datang ni 49 tahun lah. Tahun depan kita 50 tahun. So MTIB adalah badan ataupun pihak berkuasa pengurusan. So gaharu ni adalah control item ataupun kita katakan produk yang dikawal.
Sebab dia dah almost extinct. Sebab terlalu banyak pengusaha hasilan yang terlalu meluas menyebabkan pokok ni terancam. Jadi badan antarabangsa, kita panggil CITES lah, Convention on International Trade of Endangered Species, dia dah kawal pengeluaran. Jadi MTIB adalah badan yang telah dilantik sebagai pihak berkuasa pengurusan bagi urusan di semenanjung Malaysia dan juga di wilayah persekutuan. So kalau we talk about Sarawak, Jabatan Hutan Sarawak. Kalau kita talk about Sabah, Jabatan Perhutanan Sabah. So MTIB kita kawal selia lah, mana urusan untuk ekspor, import, lepas tu kalau untuk pendaftaran ladang, semua adalah di bawah MTIB lah. Baik, maksudnya lebih terurus lah. Ya, betul. Alright, okey, baik. Dan sebenarnya berapa lama dah industri gaharu telah bertapak dekat Malaysia ni sebenarnya, Encik Samak? Alright, so industri gaharu ni bukan barulah. Kalau kita talk about industri gaharu itself, daripada tahun 70-an, 80-an lagi industri dia ada. Kalau kita talk about industri peladangan karas, daripada tahun 2005 lah. So up to date kita ada lebih kurang dalam 259 penanam yang berdaftar dengan MTIB. Kemudian kita ada lebih kurang 2,000, daripada 259 tu lebih kurang 2,278 hektar. Maknanya 2,000 hektar ladang karas dah tanam. Tapi kita tahu kat luar tu banyak lagi kawasan yang belum didaftarkan. Jadi total tree yang dah berdaftar di MTIB ataupun daftar di bawah keperluan Akta 686, kita ada lebih kurang 2.4 juta pokok karas. Berapa juta tadi? 2.4 juta. 2.4 juta. Tapi ada yang cakap banyak lagi. Ya, kita tahu. That's why kita perkukuhkan fungsi MTIB. Kita galakkan penanam di luar sana untuk berdaftar sebagai penanam. Sebab pendaftaran penanam ni adalah compulsory atau wajib di bawah keperluan Akta 686. So jadi, memang wajib lah. Memang wajib. Tapi ramai yang tak tahu. Jadi kita gunakan platform ni untuk kita war-warkan lah. Bagi tahu pada publik supaya pendaftaran itu perlu. Tapi kalau kita tengok ekspor, memang last year and 2021, 2020 memang drastically drop lah due to COVID punya issue lah. So last year we exported lebih kurang 1.5 million je. Daripada 1.5 million ringgit. Dia punya value lah. Tapi if we compare 2018-2019 memang drastically change. So itu yang kita harapkan sekarang dengan pembukaan sektor ekonomi secara berhati-hati. We are looking forward this year onward, kita punya industri ni boleh berkembang semula dan at least our local industry can survive. InsyaAllah. Alright. Baik, so seterusnya soalan nombor 4, Cik Samak. Yang ni yang saya interested juga sebab depan saya ni pun ada macam-macam produk ni. Betul. So apakah produk yang dapat dihasilkan daripada gaharu ni sebenarnya, Cik Samak? So macam saya explain earlier tadi, pokok karas ni yang menghasilkan gaharu. Our original ataupun traditional market adalah dalam bentuk kayu. Kayu gaharu. Boleh. Ni kayu gaharu. So kayu gaharu ni lah yang kita bakar dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya macam saya cakap lah, kita punya tradition tak adalah terlalu fokus benda ni kan. Kemudian yang kedua, our local atau traditional market adalah pati minyak gaharu tu sendiri. Pati minyak? Inilah yang digunakan, dia mix up dengan perfume. So sekarang pun tengah jadi trending sekarang. Kalau kita tengok top name of perfumery, memang banyak guna oud dan sebagainya. Inilah. Inilah dia. Patinya. Pati dia. So this is pati minyak gaharu. This is our traditional market, which is kayu dengan minyak. But now kita dah expand kita punya innovation. Now dah banyak usahawan kita yang producekan, sebagai contoh kat depan saya ni, kita ada lotion and juga bahan kesihatan. Semua daripada gaharu. Semua daripada minyak itself dan juga daripada daun. Kalau kita tengok contohnya kopi ni. Dulu kopi gaharu orang producekan daripada ekstrak daun karas tu sendiri. But now ada yang telah peloporkan produk ni, dia mixkan dengan minyak gaharu. Dia masak bin tu dengan minyak gaharu. Macam-macam. Baik, okey. Soalan terakhir, Cik Samak. Apakah hala tuju dan cabaran industri gaharu ni dekat Malaysia? Okey, apa yang kita nampak sekarang, the toughest challenge adalah yang pertama, how to mendepani pandemic to endemic punya isu. Dan kita berharap our industri can revive. Sebab dalam masa 2 tahun ni banyak syarikat yang terpaksa gulung tikar dan sebagainya. Tapi ada yang masih survive. Yang kedua, penanam di luar kena tahulah, bila you menanam pokok karas, kalau pokok tu standing on its own, tidak diusahahasilkan, tak adalah hasil. So what you have to do adalah untuk mengusahahasilkan produk tu sebenarnya. Dan yang kedua, yang kita boleh nampak, kalau kata boleh saya kongsikan kat sini, ikutlah segala peraturan yang berkaitan supaya bila kita nak keluar tu dan sebagainya lebih mudah. Jadi all the challenge yang ada sekarang ni
sebenarnya adalah satu titik tolak lah untuk pembangunan industri yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih Cik Samak. Dalam perkongsian itu sebenarnya saya yakin penonton-penonton pun mendapat satu ilmu yang baru juga tentang gaharu dan sebagainya. Terima kasih banyak kepada Cik Samak daripada Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Again, apa-apa pun kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Tetamu nak datang, lok cukup ke? Okey. Order sekarang. Tak payah. Kak Long ada idea. Pasta Prego ada lagi. Paling suka deodoran ni. Dengan adanya vitamin C, ia dapat membantu memelihara kulit bawah lengan lebih licin dan cerah. Deodoran Nivea C dan E dirumus khas dengan 50 kali vitamin C, memelihara dan melembut kulit untuk 5 kali kecerahan dalam 5 hari. Wangiannya pun harum gila. Sinari keyakinan dengan kulit cerah dan lembut. Saksikan Bisik-Bisik Gelora setiap Isnin hingga Ahad jam 7 malam di Akasia TV3. Secara langsung hanya di TV9 dan Astro 149. Biasa kembali lagi bersama dengan saya Mulika dan Muaz di Borak Kopitiam. Macam-macam kita telah kongsikan bersama dengan anda. Majoritinya berkaitan dengan teknik untuk kita melukis di atas kain. Batik lah kan? Tapi bukan sekadar atas kain tahu kita boleh corak-corak. Dekat atas kek pun boleh. Tapi kali ini Z tak berseorangan lah. Z dengan Muaz ada. Yes. Tapi dengan Muaz ada siapa lagi sekarang ni? Okey, bersama dengan Muaz sekarang ni kita ada adik-beradik ya, yang saling melengkapi antara satu sama lain. Kita ada Nur Syakila Luqman dan juga An-Nur Najwa Luqman. Yeah. Jadi saya bila tengok kek ni, selain daripada bau dia yang sedap untuk nak makan, tengok lukisan batik di atasnya begitu seni yang sesuka untuk berkatakan. Dan kalau nak makan pun saya rasa sayang. Cantik sangat. Nak belah tu bukan saya takut. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami mungkin bagaimana mendapat idea untuk nak buat kek yang berasaskan motif batik ni. Okay, kita biasanya kita tengok kek marble ataupun kek jelita lain corak biasa. So kita tengok, kita buatkan kelainan sikitlah. So bukan setakat corak batik, macam-macam corak juga kita buat, macam kepala kain batik begitu. Okey, jadi ideanya ada daripada anda sendiri ataupun tengok daripada kain batik yang sedia ada? Ada daripada inilah Google, YouTube dan rakan-rakan yang sama membuat inilah kek jelita ni. Okey. Tapi saya nak tanya ni, mana satu Syakila, mana satu Najwa? Syakila. Okey. Nak tanyalah, biasa kita dengar kek marble kan. Dan apakah yang membezakan antara kek marble biasa dengan kek marble jelita batik ni? Okey, kek marble jelita batik ni dia salah satu dia corak, dia dah berbeza. Okey, lepas tu daripada resepi lah. Kita dah diolah lebih menjadi orang kata daripada tradisional tu dia modern sikit. Rasa dia pun sedikit berbeza. Yes, berbeza. Okey. Kita tengok kalau macam anda berdua ni memang dua-dua masak sama-sama ke ataupun berkongsikan idea ni macam Najwa kan, kalau awak tengok ni adakah kalau kita lihat ke kek yang awak buat ni adakah sama-sama masak ataupun awak ada kelebihan dari segi teknik kan macam tu kan, awak jenis maco yang ni jenis masak. Kalau banyak dalam pembuatan saya lah yang menyediakan, macam kakak banyak lukis. Macam sama-sama jugalah. Sama-sama juga kan. Bagus adik-beradik ni. Patutlah adik-beradik sebenarnya berapa orang? Adik-beradik ada berapa orang? 7. Tapi yang melibatkan diri dengan kek marble jelita ni adalah Syakila dengan Najwa saja. Yes, betul. Yang lain tak nak join? Yang lain bisnes sendiri. Yang lain. Tapi comellah dia dua ke lebih kurang hampir sama. Macam kembar. Tak, tadi sebenarnya sebelum kita nak live tadi, kita risau juga kan dengan Syakila